Okey ke? Clear? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bersama-sama lagi pada petang ini dalam program Ramadan on the Globe, satu siri perkongsian pengalaman-pengalaman Ramadan di serata dunia. Dan alhamdulillah pada petang ini kita cukup bertuah dapat bersama-sama dengan seorang muda. Nama Jepunnya Oki Mikio, betul lah? Betul. Oki Mikio, tapi nama juga dipanggil Taki Yudin. Dia seorang guru di sekolah Islam di sekitar Tokyo. Jadi insyaAllah dia seorang muda dan kita bertuah sebab walaupun dia orang Jepun, dia boleh bercakap bahasa Melayu. Dia boleh bercakap bahasa Inggeris, boleh cakap bahasa Melayu. Petang ini, kalau boleh saya tak suruh dia bercakap Jepun, tapi nanti saya dia yang tak faham. Jadi kita dengar dia bercakap dalam bahasa Melayu dan mungkin dia boleh campur-campur untuk manfaat semua kita yang hadir, yang menonton insyaAllah. Jadi sedikit perkenalkan diri sedikit saudara Taki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awal nak ucap terima kasih banyak atas kasih opportunity untuk sharing. Saya sendiri, nama saya Mikio Oki. Nama Islamnya Taqiyuddin. Biasanya kawan-kawan Malaysia, kawan-kawan Muslim panggilnya Taki. Taki ya. Kalau kawan Jepun panggilnya Miki. Ya. Alhamdulillah saya lahir di Kuala Lumpur. Besar di sana sampai umur 8 tahun. Sebab tu bolehlah cakap bahasa Malaysia sikit-sikit. And lepas tu sampai bachelor degree tu kat Jepun. Ada juga masa pergi ke Malaysia, tapi basically sampai bachelor degree tu kat Jepun. Terus master ambil kat UK. Okay. Terus sekarang kerja di International Islamic School yang ada di Tokyo, di sebelah Tokyo Jami, Masjid Turki. Saya nak cakap mohon maaf bahasa Malaysia. InsyaAllah saya mau sharing dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia, tapi mohon maaf jika bahasa Malaysia dan Indonesia pula. Bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris saya tak fasih sangat. Tak apa. Asal boleh kita faham, okey insyaAllah. InsyaAllah. Jadi tinggal sekarang di sekitar Tokyo. Ya, di sebelah Tokyo. Dari West Tokyo. Chiba. West Tokyo. Ichiba. Salah. East Tokyo. Chiba. Okey. Chiba. Jepun ni negara yang agak besar dan dia scattered kan, dia pulau-pulau kan, banyak pulau dan sebagainya. Jadi bagaimana bilangan penduduk Islam di negara Jepun? Berapa peratus kiranya? Kalau tanya pasal percentage saya kurang tahu, tapi memang recently tu boleh nampak Muslim itu increasing. Contohnya waktu saya kecil, waktu saya sekolah rendah kat Jepun tu, mau jumpa orang Muslim di stesen itu sebulan sekali tu ada ke tak. Tapi sekarang boleh cakap tak adalah sampai setiap hari, tapi seminggu 3 hari tu boleh jumpa orang Muslim. Boleh nampak ada Muslim.
di sekitar tempat tinggal Miki tu ada komuniti Islam, ada fasiliti masjid dan sebagainya? Alhamdulillah saya duduk dekat Kashiwa. Dekat Kashiwa tu cukup besar city kat Chiba, sebab tu memang ada satu masjid Shiroi dan musolah di dekat Kashiwa Station juga. Musolah. Terus di stesen kenapa? Di stesen apa komuter tu ada musola? Ya. Jadi komuniti Muslim dekat Kashiwa tu dia sewa satu bilik. Oh, okey. Untuk solat. Terus dekat musola tu ada halal. Alhamdulillah. Restoran. Boleh dapat makanan halal. Halal shop. Jadi daging dan yang lain. Jadi dari segi kemudahan untuk restoran, makanan halal, masjid di seluruh Jepun macam mana? Kalau nak tanya seluruh Jepun tu, sebagai orang yang duduk dekat Kanto area, kalau kita cakap dekat Kanto, especially dekat-dekat daerah Tokyo tu, macam Chiba, Kanagawa, Yokohama atau Saitama pun, yang Saitama dekat dengan Tokyo tu, insya-Allah tak adalah susah sangat untuk dapat makanan halal. However, kalau kita tengok kat daerah-daerah, ada beberapa tempat itu memang nak solat Jumaat pun susah kerana tak ada tempat atau jauh. Makanan pun kalau nak dapat tu susah sikit. But fortunately, recently tu ada beberapa kedai dia buat online service. Jadi online shopping, sorry. Online shopping, terus ada delivery service also. Jadi insya-Allah yang dekat daerah pun insya-Allah boleh dapat makanan halal, insya-Allah. Tapi yang saya dengar tu dari kawan-kawan tu memang tetap susah nak dapat makanan. Di bandar-bandar Osaka, bandar-bandar besar yang lain macam mana? Pun sama? Kalau Osaka kerana big city, jadi Osaka, Nagoya tu insya-Allah tak adalah susah sangat. Islam community, Muslim community di sana tu agak besar, alhamdulillah. Jadi insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok contohnya macam mana ya? Contohnya di dekat Tohoku area tu tak adalah banyak masjid. Di Kyushu, South Kyushu pun rasanya tak adalah banyak masjid juga. Okey. Dari segi pengurusan hal ehwal orang Islam di sana, ada pertubuhan atau badan yang ditubuh oleh orang Islam untuk mengawal dari segi contohnya hal nikah dan sebagainya, hal penentuan puasa, siapa yang menentukan? Ada badan? Jadi basically contohnya mau decide tanggal hari itu, basically organisasi yang kat Jepun ni dia akan berkumpul and tengok bulan macam mana. Jadi kalau nak cakap adakah satu badan tu, susah nak cakap ada. Tapi dia cooperate, tengok, terus dia akan sebarkan informasi untuk Ramadan. Urusan nikah kahwin? Urusan nikah tu jadi ikut masing-masing organisasi, masing-masing yang nak apply. Kalau di kawasan saya, kenapa? Kalau di kawasan Miki tu ada apa nama? Ada banyak organisasi. Jadi ada banyak organisasi. Contoh kalau mau nikah secara Islam, kita boleh pergi ke Masjid Turki contohnya. Jadi di Masjid Turki dia boleh sediakan. Terus di mana tu, ada organisasi lain juga, beberapa organisasi Islam. Masjid Otskap punya tu pun dia boleh keluarkan sertifikat pernikahan secara Islam. ICJ, Islamic Center Japan pun Jadi memang ada banyak organisasi dia boleh keluarkan sertifikat pernikahan. Tentang sekolah, since Miki bekerja di sekolah Islam, sekolah international ni ada berapa agak di sekitar Tokyo? Alhamdulillah di sekitar Tokyo, kalau cakap tentang International Islamic School tu, sefaham saya, setahu saya di dekat Tokyo
selain UI International Islamic School ada satu lagi. Ya. Terus di tempat lain pun ada beberapa International Islamic School. However, Islamic School sampai high school, jadi upper secondary tu mungkin tak banyak kot. Tak banyak. Selain UI mungkin ada satu ke ada satu kan lah. Miki ajar subjek apa? Saya kan orang Jepun basically ajar Japanese kepada murid-murid satu. Dan background saya tu ekonomi. Jadi saya ajar social study juga dengan kepada murid-murid. Basically social study kat Jepun tu geography, history dan political science. Oh, ajar political science untuk secondary school? Betul. Ada. Dari sekolah rendah darjah 6 tu dah belajar briefly tentang politik sikit-sikit. Politik? Oh, dahsyat lah. Kalau sekolah Jepun biasa pun ajar politik juga? Jadi kita unik kurikulumnya. Basically kerana international school, jadi basically tu kita ikut Cambridge. Cambridge punya kurikulum. IGCSE, O-level. O-level, Just beberapa subjek tu kita ikut Japanese curriculum. Salah satunya tu ya social study dan Japanese. Jadi itu mata pelajaran wajib lah untuk sekolah-sekolah di Jepun. Political science. Betul. Political science wajib. Nanti kita boleh bincang sikit. Saya pun ada minat tahu tentang pasal study politik Jepun ni. Okey, kita ni kita berada dalam bulan Ramadan sekarang ni. Jadi sebagai seorang Islam di Jepun, Miki Islam daripada keluarga asal lagi kan, daripada awal lagi kan. Jadi bagaimana kehidupan orang Islam di negeri Jepun dalam bulan puasa ni? Ada masalah, ada kesukaran? Macam mana pandangan Miki? Alhamdulillah so far saya waktu masa sekolah memang saya dari sekolah rendah tu dah start puasa. Sekolah pun dia kooperatif, dia sediakan satu bilik untuk kita istirahat. Jadi masa kawan-kawan lain makan lunch, dia sediakan satu bilik untuk kita istirahat di situ atau apa. Jadi memang sekolah pun kooperatif. Kawan-kawan pun dia mungkin interesting, jadi dia suka tanya. Tapi tak adalah macam mana sampai bully ke apa ke tu, tak ada. Jadi mereka tu sangat-sangat baik. Sampai ada satu cerita waktu saya sekolah menengah di Jepun tu biasanya waktu masuk sekolah menengah rendah junior high school, kita ada kebanyakannya sekolah tu diwajibkan murid untuk masuk club. Club, ada badminton club, ada sports club, ada juga macam club art, music dan yang lain-lain. Saya masuk sports club dan masa tu bulan Ramadan, puasa musim cuti panas. Jadi dari pagi tu memang kita ada club aktiviti dari pagi sampai petang. Saya ikut. Terus alhamdulillah waktu nak buka puasa tu junior-junior saya yang bagi tahu udah waktu buka puasa dan malah disediakan minuman. Sama junior-junior. Itu kerana memang adik saya pun masuk sekolah sama. Jadi junior-junior pun tahu bahawa saya Muslim. Alhamdulillah. Jadi kerana tu tapi basically mereka pun kalau dia jika tahu kita puasa atau apa, ada risau juga, tapi dia selalu macam mana nak cakap, kooperatif lah, tolong apa yang boleh bantu, ada apa-apa yang boleh bantu kita macam tu. Tetapi ya, kenapa? Teruskan. Baik. Tetapi ini just fokus untuk Ramadan. Tetapi saya dengar waktu saya sudah bekerja di International Islamic School tu, jadi saya ada banyak kawan-kawan juga, kawan-kawan Muslim foreigner yang mana bekerja di perusahaan Jepun. Saya dengar ada beberapa tempat tak dikasih fasting, tak dikasih puasa.
Okey. Kerana risau nanti waktu kerja pengsan ke kerana tak boleh Ah. minum juga kan. Jadi musim panas, especially musim panas kat Jepun tu memang panas. Panas. So risau kerana tu atau apa. Jadi di beberapa tempat kerja tu memang dilarangkan. Dilarang. Ini just fokus untuk itu untuk Ramadan. Ramadan ya. Okey. Hai. Maknanya dari segi pada masa-masa biasa tidak adalah pandangan serong ataupun negatif dari pihak bukan Islam di Jepun lah. Jadi tidak ada isu apabila berhadapan dengan orang Islam, dia tidak ada masalah lah kan. Dia just curious, dia cuman curious jadi dia akan tanya. So far as what I experience, basically tak ada rasa macam negatif tu saya tak pernah terima. Tak pernah. Okay. Dia curious lah. Mungkin dia nak puasa juga kot. Ada kawan nak puasa, dia ikut puasa juga. Tapi tengah hari dah give up. Dah buka. So, tak boleh minum tu, tak boleh bayang katanya. Tak boleh minum tu macam susah sikit. Tak boleh bayang. Macam anak-anak di sinilah kan. Anak-anak mula belajar berpuasa. Separuh hari saja dia minta dengan Betul. Jadi dari segi urusan kerja, adakah ada kelonggaran sedikit dari segi pihak majikan untuk orang Islam masa selain yang tak bagi tu lah. Kalau office biasa mesti ada pertimbangan lah. Kerja lebih singkat ke? Baik. Jadi kalau saya tadi pun dah cerita kerja di International Islamic School. Jadi alhamdulillah solat Jumaat pun boleh, nak solat biasa pun, solat Zuhur, Asar tu pun alhamdulillah ada waktu. Dan bahkan bukan solat wajib je, solat sunnah, solat duha pun ada waktu juga untuk solat. Untuk sekejap untuk Eid. Sebab kita tak ikut kalender Islam, tak ikut Islamic calendar. Jadi kadang-kadang kita kalau macam saya sekolah rendah macam tu minta cuti ke sekolah. Dianggap absent, memang dianggap absent, tak dianggap sebagai apa-apa kerana reason religious reason tu tak boleh diterima. Jadi memang dianggap absent. Tapi dikasih. Jadi tapi kalau International Islamic School pun nak solat Eid macam tu pun dia ikut Islamic calendar, alhamdulillah. Jadi for saya sekarang ni alhamdulillah tak ada masalah untuk ibadah atau Islamic activities. Tetapi cerita ke tempat perusahaan lain tu saya pun often dengar, suka dengar bahawa nak solat Jumaat tu kadang-kadang susah. Jadi nak dapat cuti tengah hari atau apa tu kadang-kadang susah. Apalagi nak dapat cuti Eid. Idul Fitri, Idul Adha kadang-kadang susah also. Dan yang tadi tu cerita tentang yang ada satu tempat dia tak dikasih puasa. Tempat sama tu sebenarnya tempat tu dia tak kasih pakai hijab juga. Jadi tak pakai kasih tudung. Tak pakai kasih hijab kerana panas, saya takut panas. Cukup panas lah. Mungkin industri tertentu saja lah. Kerana takut panas atau apa macam tu. Industri tertentu rasanya. Tak semua macam tu. Tapi as long as faham saya sebenarnya kalau kita pandai explain, insya-Allah mereka pun akan consider sebenarnya. Considernya. Tapi nampaknya ada beberapa tempat tu ada beberapa tempat tu susah nak melaksanakan ibadah atau Islamic activity. Okey, ni saudara Miki ada ingin berkongsi dengan kita tentang satu projek sekolah yang dia mungkin disertai. Jadi minta Syafiq tunjukkan gambar-gambar tentang projek sekolah supaya Miki boleh ceritakan tentang projek ni. Alhamdulillah, baik. Ni. Jadi awal-awal saya mohon maaf, ini bukan projek sekolah, ini projek lain lagi, organisasi lain daripada organisasi Japan Islamic Education Center, JIC. Jadi ini kita lebih fokus kepada Muslim youth. Kerana di sekolah Jepun, betul. Kerana di sekolah Jepun tu memang tak ada subjek agama Islam. Jadi anak-anak tu masa saya sekolah rendah pun saya tak belajar tentang Islam sebenarnya dari sekolah Tapi alhamdulillah kerana Umi Abi faham tentang Islam, kalau ada apa-apa tu boleh tanya sama Umi Abi. Kalau mau ada rasa ragu-ragu tu pun boleh tanya Umi Abi. Dan
alhamdulillah ada banyak masa tu ada banyak mahasiswa dari Malaysia, abang-abang dari Malaysia datang belajar. Tu pun sempat berkomunikasi sama abang-abang dari Malaysia atau Indonesia. Indonesia kan bahasa Malaysia Indonesia kan agak similar also. Jadi alhamdulillah saya ada macam mana ada tempat untuk belajar agama. However, di Jepun tu memang susah nak belajar agama. Jadi Japan Islamic Education Center ni dia lebih fokus kepada youth kerana tu. Jadi ini projek ni kita di Yokohama rencana nak beli bangunan. Nak beli bangunan. Bangunan untuk apa? Untuk education center. Jadi kepada youth. Dia bentuknya macam mana? Macam lebih kepada, of course ada kindergarten also. Ada kindergarten also. Tapi yang kepada siapa yang pergi ikut sekolah Jepun atau apa pun, kita nak try support mereka juga. Kalau nak cakap kita dakwah tu bukan dakwah kepada non-Muslim tapi lebih fokus kepada dakwah kepada youth, anak-anak muda dan yang lain. Terus ini locationnya di Yokohama. Hai, di Yokohama kan information detail tu insyaAllah di Facebook ada page Japan Islamic Education Center, so mungkin boleh tengok kat dari Facebook also, dan insyaAllah di Instagram pun ada Japan Islamic Education Center. Next. Ini jadi salah satu member kami, dia posting kenapa background kenapa nak beli bangunan dan kenapa nak buat aktiviti macam ni. Next. Ini sama dan ini purpose use itu boleh tengok first floor memang untuk office, central office, dan second floor education facility, third floor kerana Islamic facility memang kita nak siapkan musolah. Kerana walaupun sekarang udah banyak musolah kat Jepun, tetap je tak adalah macam Malaysia. Jalan 5 minit udah ada masjid tu, macam tu tak ada. Jadi memang tetap susah sikit. So kita nak siapkan walaupun educational facility tetap ada musolah. Itu in the third floor insyaAllah. Ini semalam alhamdulillah sempat basically di Jepun kerana COVID. Jadi iftar tu dah tak ada. Kebanyakan masjid dia tak siapkan iftar. Kebanyakan masjid tak siapkan iftar. Ini di satu musolah di Yokohama tu, saya dijemput oleh kawan Indonesia kerana katanya hari ini masakan Indonesia. Jadi okeylah saya pergi, alhamdulillah dapat makan. Waktu-waktu biasa sebelum COVID memang ada jamuan berbuka di masjid. Di masjid atau di embassy pun embassy tak pasti tapi basically di Eid itu buat di embassy tu betul, tapi kalau iftar tu macam kalau di Jepun tu ada sekolah Indonesia kat Jepun. Sekolah Indonesia. Jadi kita suka pergi ke sekolah Indonesia also. Jadi masa itulah masa yang kita boleh ketemu dengan kawan-kawan Muslim. Jadi sekolah Indonesia pun berhampiran dengan tempat Miki tinggal lah. Jauh sikit tapi di Tokyo. Di Tokyo So sudah ramai lah kawan-kawan. Inilah yang sama kawan masa buka. Yang tahun ini. Jadi ini first makan tak maaf. Ini yang second time. First time itu makan di Tokyo Jami, tapi Tokyo Jami sebenarnya dia tak sediakan iftar. Jadi unofficially kawan-kawan itu dia bawa makanan atau apa, kita makan bersama. Yang kalau ini dia officially dia sediakan iftar. Jadi ada beberapa masjid ada yang dia sediakan iftar tapi kebanyakannya tak sediakan iftar. Untuk tahun ini. Kalau tahun lepas memang tak ada, sama sekali tak ada iftar. Sebab COVID lah kan. Betul. So petang ni dia sudah berbuka di mana? Di rumah? Petang ni di rumah. Okeylah, saya rasa itu apa yang kita nak dengar sudah agak cover dengan apa yang kita bincangkan. Cuma akhir sekali kita minta sedikit tazkirah daripada Miki. Faham tazkirah kan?
Tazkirah. Ha. Astaghfirullahaladzim. Ha. Tazkirah Guru, tentang apa aja? apa-apa saja. Guru mesti pandai. Apa-apa saja. Pandai Okey, tazkirah baik. nak panjangkan. Baik. Jadi biasanya saya ada satu topik, mohon maaf ya, ini lebih relate kepada Japanese culture. Jadi biasanya tazkirah tu kan harus Islamic punya tu, tapi insyaAllah cuba relate kepada Islam juga. Jadi biasanya kalau saya ketemu sama kawan-kawan tu ada satu cerita yang saya suka ceritakan. Iaitu adalah adab dengar. Adab dengar. Adab dengar. Ini maaf ya kalau dah tahu saya buat tazkirah nak bagi tahu kanji. Dengar tu dalam bahasa Jepun tu apa? Dengar tu sebenarnya dalam bahasa Jepun tu kiku. Terus dia ada 2 jenis kanji sebenarnya. Ini boleh guna chat atau macam mana ya? Tak boleh ya? Tapi tak apalah. Dia ada 2 jenis kanji. InsyaAllah siapa kalau minat boleh cari di YouTube kot. Ada kawan Malaysia dia postkan saya. Kanji. Ada 2 jenis kanji untuk dengar. Kiku. Satu tu yang berada kanji gate dan telinga. Dia mix kanji gate dan telinga. Satu lagi tu kanji telinga tambah plus mata dan hati. Mata dan hati. Terus di mana saya teringat masa sekolah rendah tu kepala sekolah rendah saya tu dia cerita, jadi adab dengar waktu orang cerita atau apa itu basically bukan saja guna telinga tapi guna mata dan guna hati juga. Guna mata dan guna hati juga. Terus di Islam pun dia memang banyak hadis tu dia fokuskan kepada niat atau apa macam tu. Jadi memang hati tu sangat-sangat penting juga di dalam Islam. Di dalam Islam tu saya cuba cari di ayat Quran mana atau apa. Mohon maaf tapi betul di Islam tu memang hati tu sangat-sangat penting juga. Jadi waktu kita nak dengar tu kita harus buka hati. Buka hati juga. Jadi bukan buka telinga saja, buka hati biar nasihat atau advice itu biar masuk ke hati kita juga dan bisa kita improve sebagai untuk jadi lebih baik Muslim atau lebih baik jadi lebih orang yang lebih baik. Jadi adab dengar tu bukan saja guna telinga sebenarnya tapi jangan lupa guna mata dan guna hati. Itu yang saya sentiasa cerita kepada kawan-kawan Malaysia atau apa yang siapa nak minat dengan cerita tentang Jepun atau apa. Hai, sebab kebanyakannya apalagi recently tu teknologi udah maju. Jadi dia sambil dengar cerita tangannya tengok phone, mata tengok phone, tangan guna phone atau apa atau fokus ke benda lain atau apa. Jadi selalu untuk sebagai reminder also. Jadi waktu ada orang cerita tu atau apa tu basically kalau boleh mungkin ada situation tak boleh tapi kalau boleh tu mata menghadapi kepada orang cerita dan hati pun tolong buka, terus hati pun toward kepada orang cerita. Hai, mohon maaf sangat-sangat short. Itu satu yang bagus. Saya suka. Alhamdulillah. Ini apa nasihat dari Jepun ke apa ni panggil? Bolehlah. Nasihat dari Jepun pun. Okey. Alhamdulillah satu nasihat yang cukup bagus untuk kita semua insya-Allah. Jadi mungkin benda ni nampak macam remeh, simple kan. Tapi betul lah kalau kebanyakan kita mata kita mendengar tapi mata lain tempat, apa kerja tangan buat kerja ni jadi kita tak fokus. Nanti kalau kita tanya balik apa yang tadi dengar dicerita tak boleh nak cerita balik kan. Jadi tidak ada fokus. Jadi bagus satu alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak kepada Miki yang dapat bersama-sama dengan saya pada petang ini dan memberikan sedikit perkongsian yang baik walaupun orang muda. Saya antara tetamu saya ini yang paling muda lah. Miki yang paling muda. Masih single kan? Alhamdulillah udah nikah tahun ini. Oh, dah nikah tahun ini. Sudah ada anak? Belum. Belum lagi. Okey. Jadi selamat berbuka puasa dan terima kasih banyak-banyak. Kirim salam kepada ibu dan baik. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.
Hmm.